Jadi soalannya Soalannya kalau yang exchange macam lah kan. yelah. Ada juga dia ni kalau nak beli yang syariah punya ada. Tapi slow sikit lah. Ada. Dekat bursa. Kat bursa lah. Tapi dia panggil ETF lah. ETF lah. Apa ni, kalau kat bursa tu, kita kat bursa punya counter tu kan. Apa ni, platform apa? Saya pakai CMB. Cari dan cari ETF kalau Dow Jones tu ada Dow Jones ETF, tapi dia ada satu dua je lah, tak banyak lah. Nasdaq tak pasti lah, tapi dia ada lebih kurang 6 ETF yang boleh kita beli. Emas pun ada. Itu kalau you nak confident lah, so cuma dia tak laju macam yang CFD ni. Betul lah. Yang ini memang agresif. Memang agresif, sebab tu tak boleh tidur malam nanti. Orang kata apa? Tak boleh tidur malam. Within few minutes boleh hilang semua pun boleh lah. Tahu, high risk bagi saya, high risk lah. Lagi satu of course kena ada banyak kan, kena invest banyak tu kan. Tapi high risk lah. High risk Betul. High risk. Very high. Saya ada study yang global. Saya option ada. Lagi high risk. Option lagi high risk. Dia macam Warren jugalah. Kalau kat bursa dia macam Warren lah. Tapi Warren ada buy apa ni, call operator. Dia dua ada put dengan call. Orang pun saya nak explore. Saya baru buka dalam sebulan. Dia ini local punya start tu itu main tapi Warren saya nasihatkan jangan dululah. okey. Untuk yang high risk ni semua kita tolak dulu. Okay, so kita dah okey dengan bursa, baru tahu apa benda jalan dia apa semua, sebab macam dia ada expiry date. Dia ada expiry date. So kadang-kadang tu kita macam baru-baru dulu tu, kita mungkin rasa dia nak naik kan, lepas tu rupanya dia dah tak naik dah. Dia dah tak naik dah. Lepas tu at the end of the day dia expired, langsung tak ada satu sen, tak ada. Dia terus saya masih lagi explore macam mana nak betul faham support resistant trend-trendnya ni kan. So masih lagi belajar lah. Okay, tapi support resistance semalam saya ada buat video tentang pakai gun chart. So ada Ada YouTube semalam. Okey, yang hari ni punya saya akan cerita tentang GMMA, sebab dia orang minta sebenarnya ni GMMA ni sini ramai tak masuk lagi ni. Bila pukul 9 kan. Saya ingatkan nak konsisten lah, salam setengah jam macam tu setiap hari. Jadi saya punya YouTube banyak lah nanti. Saya akan YouTube kan, so nak jadi YouTubers. Saya pun lagi hari Jumaat itu masuk sikit main IG lah. Masih drop saya sempat saya buka MIG MIG. Okey. MIG. Okey. Ya, kita hari ni kita akan bincang tentang GMMA tau. Okey, iaitu GAPI nama dia. Ni indikator untuk trend. Okey, sekarang nampak tak skrin saya? Nampak. Okey, nampak Okey. So yang ni adalah namanya indikator GAPI. You pakai apa? You pakai sekejap doktor. Ya. Doktor bunyi bising kat sini. Saya duduk kat living hall ni. Okey. Okey ya. Okey, boleh. Tapi kalau bising lagi nanti you try tu ni lah. Saya. Tak you mute kan sekejap ke apa ke, tapi tapi kalau tak yang mute tak apa, lagi okey kalau dapat berkomunikasi terus. Lagi senang.
Okey. Tak perlu budak-budak ke dining Okey, contoh. Okey. GMMA ni ialah Gapi punya tau. Gapi Moving Average. Okey, Gapi Multiple Moving Average. Okey, dia GMMA. Okey, Gapi Multiple Moving Average. Assalamualaikum Ubaidah, apa khabar? Baik ya. Okey, kalau tak nak cakap boleh chat je, chat. Okey, Gapi raise hand. Okey. Alright, Gapi moving average tu maksudnya dia ni adalah kombinasi moving average. Dia ada 12 moving average. Kenapa banyak sangat? Kalau orang pakai 2 je cukup lah. Tapi ini saja je ya. Ini orang ni cipta indikator lah maksudnya. So dia pakai 12 moving average, 6 pendek, 6 yang panjang. Okey. Jadi kalau saya pakai trading view. Okey, macam ada setengah tu pakai chart Nexus ke apa lain-lain lah. Kalau pakai chart Nexus, okey, kita akan buka chart Nexus sekejap. Saya lupa nak buka chart Nexus. Oh, banyak sangat buka ni. Okey, kalau chart Nexus, wish apa benda ni? Okey. Dah. Dah tak nampak pula ni. Ni apa benda ni? Okey, jap. Kalau chart Nexus dia pun panggil GMMA juga. Tak ada pula sini. Saya letak dekat desktop ni pula tak hilang. Ni dia ni. Okey. Ini apa benda ni? Okey, kalau ni Encik Darwi pakai apa? pakai phone je. Oh, pakai phone. Pakai CMB lah maksudnya. CIMB punya ni CGS. Tapi dia tak ada chat. Ada chat ke? Ada chat. Ada chat. Ada ke GMMA kat situ? Saya tak dia pattern tu boleh masukkan dia punya banyak yang dia punya indikator saya belum masuk belum go through detail lagi. So GMMA ni salah satu indikator. Dia ada banyak indikator. Saya akan cerita banyak-banyak macam-macam indikator, tapi nanti kalau dah sesuai rasanya dengan cara indikator ni, sebab dia beza tau dengan setiap trader ke investor ke dia lain. Okay, kalau intraday tak apa-apa sesuai lah pakai contoh intraday dia tak sesuai lah pakai chart Nexus. Okay, intraday sebab chart Nexus dia punya time frame dia daily. Ya, mungkin the best saya buka dia tu ada tak benda tu. Get GMMA. Alright. So kalau chart Nexus, okay, chart Nexus dia daily, so dia tak sesuai untuk intraday. Tapi kalau pakai contoh ni macam saya pakai trading view ni, trading view ni boleh pakai intraday sebab kita boleh tukar ni kepada 1 jam kan. Ni 1 jam. Okey, 1 jam. Okey, kita dah boleh pakai lah untuk ni intraday ke ataupun apa. Tapi selalunya kalau GMMA ni ialah trend. Kita trade berdasarkan trend untuk swing. Okey, saya try buka global Saso. Saso. Dalam tu boleh masuk Malaysia sekarang tu ada GMMA. GMMA ada, okey. Alright, nanti you boleh letaklah indikator tu. Okey, contoh MIG kan. MIG ni kalau kita tengok inilah 1 jam ni time frame. Okey. So seperti yang saya explain tadi, dia ada 6 indikator jaga pendek, dia ada 6 indikator jaga panjang. Saya yang ini kenapa hijau merah ni saya setting sendiri ni. Okey. Saya setting sendiri sebab saya letak setting merah ni untuk dia merah jatuh, yang hijau ni untuk dia untung. So sebenarnya kita boleh setting warna dia. Tapi kalau dekat chart Nexus warna dia dah apa? Dia dah fix dah tak silap saya. Merah dengan ni. So kalau contoh chart Nexus, okey.
tengah update. Contoh chart Nexus, saya ambil GMMA, okey. Ini GMMMA ni, okey. So no selection is allowed. Oh, no indicator. Ni siapa duk conteng ni? Okey, minta maaf. Okey. Alright. So ni GMMA kalau pakai chart Nexus. Hilangkan dulu. MCD. Okey. So warna dia lain. Okey. Warna dia terbalik dengan saya punya. Hijau ialah yang maksudnya jangka pendek, merah ialah merah lah jangka pendek, hijau jangka panjang. Tapi saya punya trading view saya dah tukar terbalik. Sebab saya nak warna hijau ni ialah warna yang merah ni ialah warna yang rugi. Sebab ni boleh set dulu kan. Boleh. So contoh kalau kita nak set, contoh dekat sini kalau dekat trading view, dia ada dekat sini dalam ni saya pakai bahasa Malaysia tetapan ni. Okey. So kita boleh tukarlah. Untuk short saya pakai hijau. Untuk long saya pakai merah. Tapi kalau ni terbalik. Chart Nexus terbalik. Okey. Alright. So untuk short ni dia punya input, okey, input dia apa tahu maksudnya? Inilah exponential moving average, period 3 hari, 5, 8, 10, 12 dengan 15 hari. So maksudnya untuk yang warna hijau tu, adalah short period, itu adalah tarik dia punya moving average. Moving average kita faham maksudnya harga purata untuk contoh ni ini 3 hari. 3 hari trading campur 3 hari punya trading punya closing price bagi 3. Ini campur 5 hari punya closing price bagi 5 lah. Okay, so dia akan berubah. Okay, untuk next day kita tolak satu hari yang last, campur hari yang next day tu bagi balik dengan 5 lah. So itu untuk moving average. Tapi kalau exponential dia kira cepat sikit. Okay, dia pakai exponential. Alright, so yang kita nak ambil average moving average berapa hari? Tak, yang ni dah standard. Yang ni dia dah bagi standard lah. Dia dah bagi standard. Kalau untuk JMMA ni dia bagi short period, dia standard macam ni. Yang maksudnya bawah 15 hari semua short period. Yang atas daripada 30 hari adalah long period. Okay, 30 ke atas sampai ke 60. So 2 bulan lah. Okay, selalunya kalau macam untuk long investor lah, untuk yang investor, kita akan guna 50 hari punya moving average, dengan juga 100. Kalau maksudnya harga melepasi daripada 50 hari punya moving average, maksudnya harga tengah naik lah, harga tengah naik kan. Tapi kalau untuk GMMA ni sampai dia kira short term je lah, maksudnya dalam 30 hari je kalau kita pakai ni, dia akan sampai 30 hari. So dia bukannya ini 30 hari pula, 60 hari. 60 hari maksudnya 3 bulan. 3 bulan punya trading, sebab 1 bulan 20 hari. So dia lebih kurang 3 bulan punya trading. So dia tak adalah jangka panjang sangat, tapi kita tengok contoh macam MyEG. MyEG sekarang ni yang hijau ni short term ni dia dah start nak langgar yang merah. Contohnya kalau kita tengok dekat trading view, kat trading view tu, yang short satu ni dah masuk ke dalam merah. Dia dah masuk. Yang merah yang long satu dah naik. Kalau lama-lama semua hijau ni dah turun ke merah, naik atas, so kita akan nampak dia jadi macam ni lah. Dia jatuh, harga akan jatuh. So kat sini berhati-hati. Kalau dia dah turun ke bawah lagi, tu maksudnya ni. Apa dia punya teori di belakang GMMA ni? Saya nak cerita teori dia. Kalau tak faham, terus boleh tanya. Teori dia adalah dalam pasaran saham ni kita ada 2 jenis pelabur. Dua jenis pelabur yang kita semua tahu, satu trader, satu lagi investor. So investor ni line dia line merah ni. Ini investor punya line. Yang jangka panjang. Investor punya line. So maksudnya investor dia akan pegang lama lah saham tu.
Tapi kalau trader dah start masuk dalam saham tu, okey, tiba-tiba trader masuk, dia ada news ke, ada cakap ke, apa ni, contohnya dia nak dapat projek ke apa, start orang trader akan masuk. Bila trader masuk, dia akan start naik macam ni. Okay, trader ni je lah, trader ni yang akan buat harga naik. Okay, sebab dia orang ni ialah ni trader jangka pendek. Sebab tu dia yang ni kita tengok 3 hari punya moving average, 5 hari kan, sebab dia trader, dia tengok cepat kan, dan dia beli sebab tu harga naik daripada harga akan naik, okey, sebab trader start masuk. So selalunya kita akan cuba masuk bila harga dia dah cross kat sini lah. So kalau lagi yang short ni lagi atas masih di atas, sebab mungkin kat sini dia rebound balik. Okey, dia rebound balik ke atas. Kalau dia terus ke bawah, kita tak nak lah. Okey, lagi satu, harga akan lebih laju. Ayo, salam. Siapa yang tanya tu? Doktor, nanya macam mana nak tahu harga tu rebound ke tengah nak jatuh ke macam mana? Ini dia tu. Yang ni contoh kan. Yang short ni dia nak cross balik ke merah. Contoh. Okay. Kalau dia betul-betul cross, maksudnya contoh dia cross kan, so maksudnya kita kena cut loss lah. Okey. Kalau pakai JMMA, sebab kita kena ikut, kalau kita masuk JMMA kan, tapi kalau macam contoh kita masuk JMMA sini, lepas tu kita tunggu tengok dia dah start pusing tu, yang nombor 1 short term tu dah start pusing kepada yang lain. Ni JMMA short 1 kan. Kalau dia naik macam ni, dia akan berada ke atas sekali. Tapi bila dia dah turun ke bawah, JMA 1 short 1 dah turun ke bawah, dia jadi macam ni. Dia dah start langgar yang JMA long 1 ni. So ya. Dia punya tu. Okey. Dekat chat Nexus tak keluar. Tak ada chat Nexus, tak ada. Chat Nexus dia keluar macam ni. Chat Nexus macam ni. So saya buka contoh tadi MYEG contoh, sebab tadi saya ada contoh MYEG saja. Okey, kalau contoh ni construction teknologi, sekarang ni dia tengah trending lah, sebab bila merah ni, okey, dia terbalik yang kalau Chat Nexus merah ni short term, yang hijau ni long term. So bila merah dah cross, dan dia dah bercerai-cerai, kita nak dia bercerai ni. Lagi besar dia punya cerai tu, lagi besar dia punya roti jala dia tu kan, cerai tu, lagi bagus. Nampak? Dia naik tinggi. Ini contoh kalau construction. Kalau contoh industri siapa tak ada ni. Kalau consumer pun baru lepas, baru naik. Consumer. Energy tak boleh lah. Energy tak apa cantik. Dia masuk balik ke dalam. Energy, lepas tu kita tengok KLCI. Dia slow sikit lah Nexus ni. Chat Nexus dia tak ada bagi tahu ini MA 1 2 3 4 5 lah. Dia tak ada bagi tahu, tapi dia bagi tahu ni 3 5 9 10 12 15, lepas tu 30 35 45 50 60. So kita tahu, kita ikut dalam, kita agak-agak je lah, yang ni semua indikator trend. Maksudnya kalau KSI masih lagi uptrending. Kuala Lumpur Composite Index masih lagi okey lagi lah, untuk trend ni. Kalau dia dah start macam ni kan, dia dah start macam ni, bersimpul ni, dah kemudian merah ni ke bawah. So maksudnya kita terus lah, maksudnya kalau kita ada counter masa tu, kita terus cut loss lah, sebab masa tu KSI nak turun macam ni. Tapi dia signal lagi awal kat sini kan, kat sini dia dah start. So lepas tu turun kan, sini mungkin kita boleh beli lah kalau kita nak beli. Ni start, nampak dia dah start simpul balik. Yang ni simpul balik ke atas. Dia simpul balik ke atas kan. Yang ni kan. Ya. Kalau start nampak simpul naik atas tu, saya sekarang kita lilat. Itu tu bahaya juga tu. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita takut dia dah simpul sini kan. Tiba-tiba pecah. dia turun bawah balik. Itu masalah.
Tu tapi kalau yang cantik kat sini lah maksudnya. Dia dah Confirm. atas dah, dia dah atas dah. Itu maksudnya kita confirm lah maksudnya kan. Yang ni tak berapa confirm pak, dia naik nampak dia turun dia macam Tapi masalahnya nak tunggu confirm tu harga dekat atas sangat tu. itu ayalah betul tapi kita kena tengok lah kita sebab masa kalau kita masuk sini kita kena tengok kena cut loss lah, kena betul-betul ni lah. Kalau dia contohnya dia dah start berjempol, kita kena ketat lah cut loss sebab Betul. sebab tengah downtrend kan. Tengah downtrend, so tiba-tiba dia simpul okey cantik lah signal, tapi kalau dia tak jadi kita kena cut loss sebab takut dia turun macam ni lah, dia simpul kan, dia simpul tapi kan, betul tak? Jatuh Ni nampak ni, dia dah bersimpul dekat atas tapi dia tak jadi, dia jatuh. So itu contoh. Okey, kalau kita tengok okey, chart Nexus dia tak bagi tahu. Okey, dia tak bagi tahu dia sebab dia daily kan. Tapi kalau yang macam yang ni dia bagi tahu kita ni yang short dengan long ni dah turunkan, dia akan nampak tau dia punya perbezaan. Bagi contohnya kalau tengok Yinsen ni tiba-tiba dia masuk dalam breakout punya ni. Okey, so nampak yang ni short semua ke atas, yang long semua dekat bawah. So maksudnya dia dah cross lah. So kalau ikutkan trend, kita jaga kita tunggulah dia naik. Tapi sebab dia belum lagi bercerai habis ni kan, dia belum lagi bercerai habis, so dia kena naik macam ni lah, cerai macam ni. So bila dia dah bercerai macam ni dan tiba-tiba dia dah start nak masuk balik dia dah apa, daripada dia cerai tu dia nak masuk balik kan. So maksudnya kita dah boleh tahulah kita mungkin nak take profit kan. So contoh lah kalau saya nak tengok apa, sebab K1 ni sebab saya tengah pegang juga. Okay, K1 K1 ni tengok kita dia belum lagi. Okay, dia Betul tu suruh banyak hari K1. betul. Okay, nampak dia masih lagi. Okay, belum lagi pusing. Betul. Kalau macam James dah pecah macam tu kalau kita nak entry bila boleh entry bila Yalah, kita boleh entry. Okay, kita boleh entry sebab macam ni kita contoh ni dah nampak tinggi dia pecah kan. Okay, dia start ni tapi tengok dia breakout lagi. Sebab dia boleh breakout lagi. Okay, tapi kita kena tengoklah pattern lain. Pattern dia tu. Okay, contohnya bila breakout, okay, dia dah breakout satu, and then dia buat consolidation, okay, lepas tu dia breakout lagi. So itu kira masih lagi uptrend. Kat sini kita tak tahu lagi sama ada dia ni distribution ke ataupun dia masih ada lagi. Okay, selalunya kalau pakai Wyckoff theory kan, kita ada beberapa fasa 1, fasa 2, fasa 3, lepas tu baru dah distribution, lepas tu baru markdown. So mungkin ada lagi satu fasa sebab kita tengok kalau wave punya teori pun dia baru 1, 2, 3, 4. Ini ialah correction. Okay, lepas tu 5. Biasa 5 akan turun kan. 5 tu dia akan buat correction ABC pula. Okay, dia akan buat A, B, C. Macam tu. Okay, tapi okay, sekarang ni kira maksudnya kita anggar je, kita just predict tapi tak tahu. Tapi dia berhenti memang betul-betul ke 4. Kan dia berhenti memang betul-betul ke 4. Walaupun dia punya correction tu, okay, dia dah terlebih ke bawah ni. Kan? Terlebih ke bawah sebab dia punya trader ramai masuk ni. Sebab dia punya apa? Kasino. Kan? Maksudnya orang ramai masuk masa ni. Saya pun tak tahu mana datang diorang ni kan. Tapi kita nampak dia punya cerai tu memang apa? Memang tinggi lah. Maksudnya short term trader memang ramai kat sini. Okay? Dan orang yang investor dia punya harga ialah kat sini. Okay, lebih kurang berapa ni? 32.5. Ni investor. Ini harga dia pegang. Okey, harga dia pegang. Sekarang ni harga dah 50 sen dah, dekat 50 sen. Jadi kalau kita tengok ni dia mungkin kalau trader masuk balik, ramailah macam kita lah. Kita ni trader lah banyakkannya. Orang yang kita yang kecil-kecil ni. Selalunya yang besar ni dia orang pegang dah lama dah ni. Okey, kat sini lagi dia orang beli. Okey. Right, so harga dia orang pegang dah lama dekat sini. 17 sen ni kan. So lepas tu trader start masuk.
Phase trader masuk, naik. Okey, tapi kalau kita dapat masuk sini sedap ni. Dekat 17 sen. Masa mula-mula dia start apa? Medium mas dulu. Ha. Kan 17 sen kau bayanglah sampai sini. Kan? Itu contoh kita contoh. Alamak ai, meeting will end dah hampir dekat setengah jam. Okey, contoh macam K+. Ni. Ya. Okey, K+. Okay, plus ni dah lama masih naik je. Lama dah 20 sen masa tu. Orang duk sebut-sebut lagi. Sini 22 sen. Okey, 22 sen ni. Tapi yang start naik ni dekat 30 sen lah. Okey, masih lagi okey. Okey, K+. Masih lagi okey. Dia belum dia belum lagi buat turnaround lah. Tapi kalau dia buat turnaround tu nanti mungkin laju lah kot. Kan K+. Tengok hari kami tu 24%. Hari Jumaat 11%. Tapi kalau you tengok dia turun tu, okey, tapi lepas tu yang dia punya dia maksudnya dia tak lepas habis tau. Dia tak lepaskan habis. So, maksudnya dia turun pun dekat sini. 1.18 ni saya dah letak satu support kan. Support okey, dia cecah support tu tapi lepas tutup atas support. Dia buka besoknya tu, dia buka dia hentam terus apa ni limit up balik kan. So kita mungkin tengok saya tak letak ni dia punya ni okey 1 2 3 4 ni wave 5 mungkin ada lagi. Okey, kalau kita buat elite wave elite mungkin lah mungkin. Okey, 1 okey 2 3 4 5 okey, ataupun naik sampai RM2.4 lah kalau pakai Fibo 261 ni. Okey, RM2. Tapi ini tak accurate lah sebab kalau ikutkan dia ada pengaraan dia tu. Saya dah bagi kan dia punya template tu kan. So try lah tengok. Tapi kira wave 4 ni wave 4 ni tak berapa valid kalau sepatutnya dia patutnya kat atas daripada wave 1 ni. Okey, tapi dia dah turun, dia dah cocok sampai ke bawah. Okey, cuma mungkin boleh pakai lagi lah. Kalau dia tak valid, so mungkin tak tahulah dia tak jadi wave. Doktor, kalau dia tak pecah Hello, tak dengar. wave 2 tu dia masih valid lagi. Dia tak pecah wave 2. Masih valid lagi. Masih valid. Tapi selalunya dia tak pecah wave 1 pun. Oh ya. Dia tak pecah wave 1 tapi wave 1 pun dia dah langgaran. Still dia naik balik. Kan? Sekarang dia naik balik. So tapi yang kalau dia turun wave 2 tu confirm. Bukan turun lah. Sebab ni lower high. Okay, ni higher high, lower high, higher high. So dia tak boleh turun daripada